Fokus berita dari negeri di bawah bayu. Lonjak ekonomi selepas pandemik. Sabah mengalu-alukan kenyataan bersama sidang kemuncak pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Berita lanjut bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Alif, Sabah mengalu-alukan kenyataan bersama sidang kemuncak ke-14 kawasan pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina BIMP IAGA untuk menjalin kerjasama lebih erat antara negara peserta bagi melonjakkan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Antara perkara yang telah dipersetujui dalam kenyataan bersama itu ialah inisiatif kuarantin 1 Borneo untuk memudahkan perdagangan dan pelaburan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam kenyataan berkata, Sabah akan melakukan bahagiannya untuk memastikan kejayaan rancangan pemulihan antaranya pembangunan koridor ekonomi BIMP IAGA. Sabah telah mengenal pasti 3 titik sempadan iaitu Bantul, Sebatik dan Serudung di bawah fasa kedua inisiatif itu, manakala fasa perintis di sempadan Entikong Indonesia Terbedu, Sarawak dan Sungai Tujuh, Brunei Sungai Tujuh, Miris Sarawak. Datuk Haji Jim menjadi pemerhati dalam sidang kemuncak ke-14 BIMP IAGA yang diadakan secara maya pada Khamis lalu. Seramai 143 penerima anugerah darjah kebesaran, bintang serta pingat kehormat negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-68 tahun yang di-Pertuan Negeri Sabah yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu pagi tadi. Istiadat pengurniaan hari ketika itu disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Ketua Staf Perisikan Sabah Security Command Eskom SAC Datuk Mat Zaki Mat Zain mendahului senarai kesemua penerima yang menerima darjah kebesaran kedua tertinggi di Sabah, Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PJDK yang membawa gelaran Datuk. Seramai 10 penerima darjah kebesaran ini termasuk Pengarah Hospital Tuaran Datuk Dr. G. Mohan E. Gopal Naidu. Sementara itu, seramai 15 penerima gelaran Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK dan 24 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK termasuk Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV RTM Sabah, Sarah Simon dan Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat JBPM Sabah, Penguasa Kanan Bomba 1 Misran Bisara. Manakala 34 penerima bintang setia Kinabalu BSK, 45 penerima bintang Kinabalu BK dan 15 penerima pingat perkhidmatan terpuji SK. Antara kaki tangan RTM lain yang turut menerima anugerah penolong pegawai takbir Rosmah Razak dan penerbit rancangan Maria Isik yang masing-masing menerima BSK. Sementara wartawan RTM Sabah Abdul Kahar Omar dan Serina Olivia Chong penerima BK. Seramai 800 penjawat awam dari pelbagai agensi kerajaan di Keningau menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 setakat ini. Fasa pertama pemberian dos penggalak itu diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Keningau. Ketika ditemui RTM, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Kawasan Keningau yang juga penyelaras pemberian dos penggalak daerah Keningau, Dr. Sally Jaimon berkata, setakat ini proses pemberian dos penggalak ini berjalan lancar. Booster dos ini sama seperti yang kita dapat dos pertama dan dos kedua sebelum ini. Cuma gejala kesan-kesan ringan saja seperti yang sudah diberitahu sebelum ini. Kemungkinan ada sakit di tempat suntikan, ada demam. Tapi kalau terdapat efek yang berpanjangan, boleh terus ke klinik atau hospital berdekatan lah. Sementara itu, penjawat awam yang ditemui teruja mendapatkan dos berkenaan bagi meningkatkan tahap imuniti diri daripada serangan varian baharu COVID-19. Pentingnya mengambil booster dose ini adalah kerana saya selalu bersemuka dengan orang awam dan juga tahanan. Di samping itu, wujudnya varian baru yang lebih ganas, lebih melindungi kita daripada COVID. Jadi bila kita ambil ini, dia lebih kita yakin kita bukan juga selamat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membantu. Bukan untuk diri kita dapat membantu kepada seluruh rakyat kita. Sekarang ini terdapat varian-varian baru dan kita tidak tahu jangkaan yang akan datang. Jadi sebagai satu usaha, kita mengambil dos penggalak ini, memandangkan kami ini bertugas untuk rakyat lah. Jadi menjaga kesihatan diri dan juga masyarakat. Usaha membanci golongan gelandangan di seluruh Sabah sedang dilaksana Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah ketika ini. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah Zainul Jamil berkata, usaha membanci golongan tersebut dilipat ganda sempena minggu terakhir Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020.
Menurut Zainal, seramai 3.1 juta penduduk Sabah telah dibanci setakat ini. Kita akan menamatkan banci Malaysia 2020 seluruh negara pada 31 Oktober. Jadi untuk memastikan no one is left behind, so golongan gelandangan juga merupakan golongan yang perlu kita banci. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menyertai banci gelandangan di Kota Kinabalu. Zainal menjelaskan kerjasama seluruh rakyat Sabah dan agensi keselamatan serta jabatan kerajaan memudahkan lagi proses banci penduduk walaupun berdepan pandemik COVID-19. Sementara itu, pembanci Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah berkongsi pengalaman sepanjang bertugas. Cabaran saya yang bersemuka ialah saya pernah lah kena halau. Kalau yang gelandangan ni, style orang macam responden saja. Kami tanya, and then orang jawab. Kerjasama masyarakat sekarang amat berbeza lah. Setakat semalam, 18 golongan gelandangan di negeri ini berjaya dibanci, melibatkan 9 di Kota Kinabalu, 6 di Sandakan dan 3 di Tawau. Bantuan kehilangan pendapatan BKP sebanyak RM500 secara sekali beri yang diagihkan sejak Selasa lepas mendapat reaksi positif penduduk Sabah. Pemberian bantuan itu jelas membuktikan keprihatinan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, terutama golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata penerima menzahirkan rasa syukur kerana bantuan tersebut memadai bagi mereka untuk menjana semula pendapatan dalam sektor lain. Sangat membantu sebab sekarang ini kan ekonomi pun susah, jadi sangat membantulah dengan keperluan keluarga. Ya, sangat bagus. Walaupun 500 saja tapi dia bolehlah bagus. Dulunya kerja pemandu lori di syarikat swasta, kilang besi. Pertama kali bersyukur alhamdulillah dapat bantuan daripada kerajaan. Yang paling penting apa yang dijanjikan kita dapat. Saya harapkan kerajaan dapat ditambahkan lagi lah bantuan untuk yang hilang pekerjaan. Dan sangka juga lah kerajaan boleh bagi inisiatif macam ni kan. Mungkin setengah orang nilai itu kecil, tapi setengah orang yang kehilangan kerja bukan disebabkan berhenti ataupun sebab lain, sangat-sangat membantu dari segi sektor benda yang lain. Terdahulu, BKP diberi kepada pekerja yang kehilangan sumber pendapatan berdasarkan data Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP atau Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi tahun 2021. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan. Terima kasih, Jovinia. Baik, pelaksanaan projek bekalan air kawasan Bandar Sabah dibiayai Kerajaan Persekutuan secara pinjaman melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jumlah pengeluaran pinjaman yang diluluskan sejak rancangan Malaysia ke-8 hingga ke-10 sebanyak RM2.5 bilion. Peruntukan secara geran melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula bagi projek bekalan air di luar bandar. Untuk makluman yang berhormat, urusan operasi dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Sabah di bawah tanggungjawab yang berhormat Menteri Kerja Raya Sabah melalui dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya Sabah. Selanjutnya, pihak berkuasa air negeri yang diberi kuasa sejajar dengan enakmen bekalan air Sabah 2003 adalah Jabatan Air Negeri Sabah. Dalam hal ini, saya ingin tegaskan bahawa sebagai pihak bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan bekalan air di Sabah, peranan Jabatan Air Negeri Sabah adalah sangat besar dan sangat kritikal dalam memastikan perancangan, pembangunan dan pengoperasian sistem bekalan air termasuk juga NRW di Sabah dapat ditingkatkan. Tahun ini di bawah Rolling Plan 1RM ke-12, peruntukan RM117 juta diluluskan untuk membiayai pelbagai projek menyelesaikan masalah bekalan air Sabah.